Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam TikTok Haiti Sirah Nabawi. So hari ini saya akan menceritakan satu kisah persaudaraan yang paling agung, sangat menakjubkan. Sebelum tu, ayo kita lihat beberapa ayat Quran dalam surah Al-Hashr ayat ke-59, ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Dalam ayat ke-8 Allah sebut untuk orang-orang yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari kurniaan daripada Allah dan keredaannya dan menolong agama Allah dan Rasulnya, maka itulah orang-orang yang benar. Ayat ke-9 pula, dan orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari sifat bakhil, maka mereka itulah orang yang beruntung. So dua ayat ni menceritakan tentang dua kaum lah. Ini Muhajirin dan Ansar. Ini Muhajirin ni adalah umat Islam. Ini sahabat Nabi dan juga Rasulullah SAW sendiri yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan ayat ke-9 pula cerita tentang Ansar, golongan Ansar daripada kaum Aus dan Khazraj. So dua golongan ini adalah as-sabiqun al-awwalun. Dalam ayat lain Allah sebut as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. So kita boleh nampak persamaan yang Allah beri kepada muhajirin dan ansar ni, ialah mereka ni mendapat satu darjat yang tinggi kan, iaitu as-sabiqun awalun. So dikisahkan semasa Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah dan sahabat berhijrah ke Madinah, sampainya mereka di Madinah tu, mereka disambut dengan sangat meriah kan, kerana mereka ni sudahlah mendapat Islam sebelum tu kan, di mana Rasulullah telah menghantar Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan mereka tentang Islam. So mereka ni, Ansar ni, orang yang sangat mengharapkan kedatangan Nabi SAW dan para sahabat lah kan. So mereka sambut dengan sangat meriah kan, buat perayaan seperti mana dikatakan pada hari itu seperti hari raya kan. Madinah pada waktu tu, ataupun nama pada waktu tu ada Yathrib seperti hari raya pada waktu tu kan. So sampai Rasulullah di Madinah kan, apa yang Rasulullah buat adalah Rasulullah mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Dan antara kisah yang famous lah kan, ini di mana Abdul Rahman bin Auf dan Rasulullah pertemukan dengan Sa'ad bin Abi Rabi' kan. So kat situ Sa'ad dia memberikan tawaran kan, ataupun memberikan hadiah kepada Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, aku ni orang yang banyak harta kan, even isteri aku pun ada dua kan. Kau tengoklah mana yang berkenan, aku akan ceraikan dan aku akan bagi kau kahwin dengan dia selepas habis iddah. Tapi apa yang Abdul Rahman ni kata, dia kata tak apa kan. Dia kata, tunjukkan aku di mana pasar kan. So ditunjukkanlah pasar Bani Qainuqa kepada Abdul Rahman bin Auf, dan dia pergilah berniaga di situ kan. So daripada situ Abdul Rahman bin Auf, kita tahu kan, orang yang sangat hebat dalam berniaga, dan dia pun bermula berniaga dan menjadi kaya semula selepas tu kan. Itu salah satu kan. Dan banyak lagi kisah sebenarnya menunjukkan Ansar ni orang yang sangat pemurah kan. Dalam ayat ni pun Allah sebut kan, mereka ni mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Antara bukti kan, di mana mereka ni sangat mencintai orang-orang Muhajirin ni, dan juga mereka ni
beriman kepada Allah dan Rasul, bila mana saat berlakunya perang Badar kan. Perang Badar ni kan, kalau kita tengok bilangan yang sebenar kan, kebanyakan umat Islam yang menyertai perang Badar itu adalah orang Ansar, bukan orang Muhajirin, orang Ansar yang lebih ramai. Dan pada waktu tu mereka tidak ada alasan buat untuk nak ikut nak berperang kan. Sebabnya pada waktu tu hanyalah antara musyrikin Mekah dan orang Muhajirin lah kan, golongan Muhajirin. So bukanlah, it's not their fight lah kan, untuk nak berperang tu, tapi mereka disebabkan keimanan mereka kepada Allah SWT dan Rasulullah dan kesetiaan mereka, mereka turut serta dalam peperangan tersebut. So ini adalah satu nilai yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat hebat antara Muhajirin dan Ansar. So dua golongan ni dimuliakan oleh Allah SWT sebab pengorbanan mereka kan, keimanan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah dan Rasul. Dan ini dirakamkan dalam Al-Quran kan, tentang mereka. Dan persaudaraan mereka ni adalah satu persaudaraan yang sangat-sangat agung lah kan. Tak ada orang, tidak ada lagi contoh lain yang kita boleh nampak yang ada persaudaraan sebegini. So ibrah kita boleh ambil daripada sini kan, daripada kisah Ansar dan Muhajirin, adalah kita sebagai umat Islam, kita sekarang ni memang kita pun tak ada dah berkaum-kaum kan, tidak ada lagi asabiah dan sebagainya. Dan benda ni adalah apa yang Rasulullah nak pecahkan dalam antara Muhajirin dan Ansar ni, iaitu asabiah tersebut. So seruan untuk kita adalah persaudaraan kita kan, dan nilai persaudaraan kita antara umat Islam adalah benda yang kita kena jaga kan. Kita perlu membantu orang yang lebih memerlukan kan. Kalau kita ada rezeki lebih, kita perlu membantu orang yang kekurangan kan. Kalau sekarang ni kita tengok keadaan sekarang, PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan ni dilanjutkan. So lagilah ada tuntutan di situ kan, mana ramai orang yang affected, di mana orang yang kerja sendiri kan, orang yang kerja swasta dan sebagainya, mereka punya pendapatan sangat-sangat terkesan kan. Kat situ adanya tuntutan untuk kita membantu mereka kan, setakat mana yang kita mampu, insya-Allah kan. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada kita dan memberikan kemudahan untuk mereka juga. So wallahu alam, itu saja yang saya nak kongsi pada hari ini, cerita tentang Ansar dan Muhajirin. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok dengan kisah-kisah yang lain lagi dalam Sirah Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.